Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk topik 3.1 bahasa penskripan klien. Tapi sebelum kita mula, cikgu nak awak tengok ni. Ada dua skrin untuk awak buat perbandingan. Okey, ni skrin pertama. Tengok ada kita punya menu kat sini. Selamat datang. Kita bagi tahu kita punya aktiviti kan. Bagi tahu galeri. Lepas tu bagi tahu kita punya alamat semua, kat mana kita boleh dihubungi dengan nombor telefon kan. So kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua kita punya menu ada kat atas ni. So kat tepi ni ada lagi info untuk download semua ada. Lepas tu hubungi kami ni, kita minta dia hantar apa masalah dia boleh melalui email. Lepas tu kat sini ada login. So kita tengok apa beza dengan skrin satu ni tadi. Okey, yang pertama, skrin pertama ni adalah laman web. Kita panggil laman web statik. Kalau yang bawah ni adalah dynamic. So dia ada benarkan interaksi. Ini kita panggil laman web interaktif. Kita boleh isi borang dekat sini. Lepas tu kita boleh bagi komen, boleh sahkan data kan, kita dah login masuk username, password ni. Okey, sahkan kan. Okey, go. Lepas tu boleh buat pilihan butang kat sini. Kita nak pilih nak masuk menu mana. Okey. Dan ada lagi satu ciri interaktif ni, ada pop-up. Kadang-kadang kita nak are you sure to submit? Kan pop-up tu kita boleh bertindak balas dengan kotak pop-up ataupun dialog. Okey, ni adalah dua perbezaan laman web statik dan dynamic. Skrin 1 dengan skrin 2 tadi kan. So kita tengok statik, dia lebih ringkas. So dia punya cost tu lebih rendah lah. Dan hanya perlu tahu pengetahuan tentang HTML dah cukup. Tetapi kalau kita nak buat yang dynamic ni, kita kena guna HTML, PHP, JavaScript, kita pakai CSS. Kita nak menggabungkan beberapa bahasa ni supaya dia jadi cantik lah, jadi dynamic ni. Dan ni tak perlukan pelayan komputer yang luas. Tapi yang ni kita perlukan sebab kita nak simpan banyak data kan. Macam pengguna boleh masukkan dia punya komen, nak simpan dia punya ID dengan password. Sebab tu dia punya ni perisian ni minimum. Tak ada pakai apa benda pun sini. Just static je. Dia cuma paparkan maklumat dia sahaja. So ni dia memerlukan versi web yang terkini. Kalau yang versi lama tu tak cantik lah. Kita punya tu ada beberapa function yang jadi nanti tak berfungsi. So ini memerlukan masa yang banyak untuk bangunkan laman web. Kan nak kena teliti kan, nak buat macam-macam, nak guna macam-macam language. So berbezalah dengan statik ni. Masa dia perlukan sedikit saja. Tak ada risiko pengodaman. Orang nak hack apa benda, tak ada benda kat situ kan. So ini ada data, macam-macam data. Mungkin tengok kalau bank punya website lah, biasa orang nak godam ataupun yang banyak data maklumat. So masa nak muat turun pun lambat. Yang statik ni nanti bawah ni awak tambah masa muat turun yang pantas. So saya minta awak salin nota ini. Okey, statik dengan dynamic. Tolong salin nota ni. Okey, kita akan belajar dua jenis bahasa penskripan. Ingat ada dua So yang pertama bahasa penskripan klien, yang kedua bahasa penskripan pelayan. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Apa dia bahasa penskripan klien ni? Okay, dia adalah berasaskan web. Berasaskan web yang dilaksanakan dalam komputer pengguna. Bukan pada server. Pada komputer pengguna, iaitu penggunalah yang buka laman web tu. Ini bermakna bahasa penskripan ni biasanya bergantung sepenuhnya kepada keupayaan dan konfigurasi pelayar web. Awak guna Chrome ke, guna Firefox ke, guna Edge ke kan. So memang bergantung sepenuhnya lah kepada kita punya pelayar web. Ada kemungkinan kan pelayar web ni, ada kemungkinan bahasa penskripan klien ni tak boleh kita nak run langsung dekat kita punya pengguna. Sama ada sebab masalah kita punya kita punya pelayar web tu masalah, ataupun sebab kita punya komputer hardware yang tak menyokong kita punya skrip ni. Selalunya kalau version-version lama sikit lah.
Okay, so kita tengok ni. Ni kita nak kena tahu apa bahasa penskripan klien ni. Dia beroperasi di dalam komputer klien sahaja. Okay, dia punya kod tu kita laksanakan dalam komputer klien sahaja. Pengguna hanya perlu penterjemah seperti pelayar web. Kita perlukan pelayar web sahaja. Dan dia tak perlu kita compile. Compile ni macam mana? Macam kita selalu buat coding Java kan. Kita kena run dulu dekat kita punya pengcompile. Maksudnya Java punya platform tu. Baru kita boleh nampak apa benda yang kita type tu hasil dia macam mana. Dan dia bersifat dynamic. Tadi kita dah tengok kan apa tu dynamic, apa tu static. Yang ni bersifat dynamic. So kita boleh selitkan dalam laman web HTML. So bahasa penskripan klien ni ada beberapa jenis yang kita boleh selitkan dalam HTML. Okay, kita mengatur cara kelakuan web ni. Maksudnya web ni boleh bagi respon kepada kita berdasarkan aktiviti yang kita lakukan. Maksudnya kita login tu kan, bila kita masuk ID kita salah, dia boleh respon kepada kita yang kita punya ID tu salah atau password kita salah. So benda ni akan meningkatkan interaktiviti lah. Interaktiviti tu tadi macam mana saya kata, boleh bagi komen, boleh isi borang, boleh buat pilihan butang, nak tukar color. Okay, itu juga adalah salah satu antarmuka pengguna di web. Itulah dia ada radio button, ada message box, ada input field, ada navigation list. Itu adalah antarmuka pengguna web. Okay. Dan dia diproses oleh pelayar web. Pelayar web ingat macam Google Chrome, Firefox tadi. Okay. Okay, kita tengok ni adalah cara macam mana dia proses. Ni kita penting sekali ni kita nak tahu dalam topik 3.1.1 ni macam mana bahasa penskripan klien ni proses. Contohnya si Abu ni, dia buka laman web Google ni, dia nak buat carian kata kunci berita. So dia dipautkan ke laman web berita.html yang ada atur cara JavaScript. So pelayar web tu apa? Ni dia punya Chrome ke, dia punya Firefox ke, dia akan baca dan laksanakan atur cara JavaScript yang ada dalam laman web berita.html tu berdasarkan apa yang Abu nak ni. Abu nak apa tadi? Berita.html kan. So pelayar ni dia akan keluarkan apa yang ada hasil carian Abu tu kepada Abu. Okay, hanya bermain dalam ni je dia punya pelayar web sahaja. So ini adalah contoh-contoh bahasa penskripan klien. Okay, kita ada JSP, ada JavaScript, ada PHP, ada ASP. So dalam awak punya syllabus kita akan belajar dua, iaitu JavaScript dan juga PHP. Okay, ini adalah tiga jenis yang bahasa penskripan klien yang kita akan belajar dan gunakan. Memang kita dah guna dah dalam kita punya kerja kursus. So kita tengok HTML ni adalah Hypertext Markup Language. Okay, saya dah tengok dah beberapa tahun punya soalan trial, ada keluar, dia minta dia bagi singkatan dan minta nama penuh HTML dan CSS ni. So awak kena ingatlah HTML tu stand tu apa, CSS tu apa benda. So HTML ni adalah bahasa penanda yang digunakan untuk membuat sesebuah laman web. Okay, dia yang menyusun atur tau, macam mana kita punya teks tu kat tengah ke dekat tepi. Okay, banyak bergantung kepada HTML. Okay, yang CSS ni ada lebih kepada style. Cascading style sheet ni lebih kepada nak menghias lah, mana nak cantik-cantik, maksudnya nak bling-bling ke, nak bertukar color, dan banyak bergantung kepada CSS. So JavaScript pula adalah bahasa pengaturcaraan yang membuat interaksi tau. Maksudnya kita nak ada pop-up, nak berinteraktif lah. Okay. So ni saya minta awak salin juga HTML apa, CSS apa, JavaScript apa. So dekat laman web W3 School ni kita boleh belajar banyak benda sebenarnya. Ada macam-macam. Tapi kita tengok yang HTML ni hari ni. So tengok dekat introduction yang beritahu HTML tu apa. So simple dia. So, ada tag dia kan, ada tutup, ada buka, ada tutup.
Start dia, end dia macam mana, element content dia. Tengok editor. Okay, editor ni dia pakai notepad yang biasa tu boleh, atau biasa kita dah ada notepad plus kan, dah ada notepad plus, boleh type saja dekat notepad plus, lepas tu save, mesti .html. Okay, nanti kita boleh tengok lah, kita boleh guna kita punya browser, Chrome ke apa, double klik je untuk buka hasil je. Tak dekat sini kita boleh try it yourself juga. So kita boleh run kat situ, kita boleh tengok my first title kita boleh run, kita boleh tengok kat sini berubah. Boleh terus tengok lah, dia punya editor ni bagus, memang best. Okay, boleh tengok elemen-elemen dia, ada untuk header, untuk paragraph. Okay, BR ni untuk line baru, boleh try. Okay, ada attribute. Okay, kita ada attribute nilai. Ni nilai dia. Okay, ini untuk buat link. Okay, ni untuk attach gambar. Lepas tu dah ada attach gambar, kita nak buat besar dengan tinggi dia, kita nak setting. Okay, alternate ni kalau macam kita punya cursor ni pergi dekat gambar tu, dia akan keluar perkataan girl with a jacket. Okay, boleh try. Okay, ni ada heading sampai heading 6 untuk test. Okay, ni paragraf biasa saja. Boleh buat paragraf satu line by satu line, atau kita nak buat macam ni, atas kat bawah, tu tengah-tengah tu kita nak buat ayat kita. Okay, ada style ni nak buat gambar, nak buat warna. Okay, so boleh try kat sini. Tu tengok ni warna biru. Style background kan kita buat warna blue saja. Ni powder blue kan. Okay, blue. So kan dia jadi warna biru. Okay, kita buat yellow. Tukarlah. Jadi pink. Jadi pink. Okay. So itu untuk background color. So ini untuk color ni, nampak tak? Beza background tadi, color tadi kan, ni body. Maksudnya keseluruhan kita akan dapat perubahan color. So yang kedua tadi tu, dia punya background tu hanya untuk yang heading tu saja, untuk style tu saja. Yang ni untuk yang paragraph saja. Tengok sini ada color tomato, yang ni ada color powder blue. Yang ni untuk text color, text tu yang color. Nampak? Okay, heading 1 style, tulisan biru. This is heading ni yang color biru, this is a paragraph ni nak color merah. Okay. So ni text size, kita nak tukar size. Ini semua awak boleh main-main lah. Left dengan right, center. Okay. Okay, formatting ni kita ada nak italic, nak bold. Ini yang kita akan gunakan dia punya formatting. Macam biasa, masih ada buka, ada tutup. Boleh ubah lah, nak guna small, emphasize, boleh guna untuk strong. So cuba. Contoh yang nak guna mark ni kan. Okay, try ni kita tukar. Yang ni normal kan. So kita nak tukar kat sini, nak buat emphasize ni. Mark. Okay. Ni tutup. So run. Nampak? Ni macam dah guna highlighter kan, kita nak mark kat situ. Okay, ni color yang ada dalam HTML lah. HTML ni kita pakai nama dia tau, nama orange, tomato, nama grey. So dia ada 140 standard color. So boleh tengok kat sini. Okay, RGB ni dia punya color tu lagi banyak. So kalau kita bagi nama, contoh macam biru kan. Biru, lepas kita nak campur merah sikit je. Dengan kita campur merah banyak tu, kalau nama tu kita dah tak boleh nak simplify dah nama dia apa benda. Tapi dengan RGB ni kita boleh adjust lagi banyak pilihan color. Okay, hex color ni pun boleh okey lah juga. So dia guna hashtag.
So dia ada beberapa cara tau. Dia ada inline, ada internal, ada external. Di body sendiri inline, internal. Internal. Tengok internal dia ada dia punya open tag ni kan. Dia punya start ni dengan dia punya close ni. Ada start, ada end. Inilah nama dia contoh internal. Kalau inline tadi tu dia terus je style. Dia tak ada buka, tak ada tutup dia punya text ni. Okay, ni macam mana kita nak panggil hyperlink. Okay, link lah kat sini. Termasukkanlah. Kalau contoh www. Macam ni. Kan? Boleh cuba. Macam ni. Saya nak tukar www. Macam ni boleh klik kan? Dia pergi kat website tu lah. Okay, ni background image. Macam tadi tu, ni ada teks kat sini kan. Kalau background image ni, okay. Gambar tu jadi background. Okay. So kat sini ada form. Form ni biasanya kita akan linkkan dengan PHP. PHP untuk ambil simpan dalam database. Kalau tak ada, dia sekadar dekat atas ni saja. Tak ada masuk dalam database. Tak ada simpan pun maklumat awak. Okay, dia sekadar untuk kita dekat front depan ni je. Untuk klien saja.